Okey, Ustaz, Ya, saya kan selalu juga lah join kawan-kawan yang terlibat dalam NGO. Dan saya selalu kalau ikut program kan kadang-kadang saya boleh nampak remaja-remaja yang dulu ni macam mak lempik tu kan. Bila dia masuk sahaja dalam NGO, perubahannya lepas saya jumpa lagi 6 bulan, setahun, setahun setengah, berubah. Dia macam total change. 360 degrees lah. 180 kot. 180. 180 kan, tukar terus kan. Okeylah 360. So jadi kan Masya Allah, maksudnya bila kita ni terlibat dalam kerja kesukarelaan, bila kita fikirkan masalah orang lain, kita akan berubah dan menjadi orang yang lebih prihatin dan ada perasaan kasih dan sayang. Jadi insya-Allah sekarang kita nak menyemarakkan lagi semangat kesukarelaan di kalangan para penonton TV Al-Hijrah insya-Allah. Ya, dan untuk maklumat anda juga para penonton, tanggal 5 Disember setiap tahun diiktiraf sebagai Hari Sukarelawan Negara. Ini untuk maklumat anda semualah. Dan kali ini kita bersama dengan tetamu kita, dua orang tetamu kita yang boleh kita katakan sebagai penggerak kepada kerja-kerja sukarelaan ini. Kita bersama dengan sebelah kanan saya Encik Ahmad Saparudin Yusof. Beliau merupakan Setiausaha Agong Majlis Belia Malaysia MBM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cantik baju. My ni hijau kesegaran. Hijau dengan kesegaran. Sebelum kita bersama banyak dengan Encik Ahmad, kita nak kenalkan Encik Eric Chu yang merupakan Timbalan Presiden Majlis Belia Wilayah Persekutuan yang juga sangat-sangat aktif dalam kerja-kerja kesukarelaan. Okey, insya-Allah kita mulakan dengan siapa nak mula dulu kita mulakan dengan Setiausaha Agong MBM dululah ya. Dan Encik Ahmad Saparudin bila kita cakap tentang kerja-kerja sukarela ni kan, pada pandangan tuan dululah. Setakat ni bagaimana keadaan ataupun realiti belia kita ataupun generasi muda di Malaysia? Adakah mereka begitu semangat dan juga teruja untuk menyertai aktiviti kesukarelaan ni? Setakat ni pada pandangan tuan? Pada pandangan saya dan Majlis Belia Malaysia khususnya, kita melihat ekosistem di dalam belia kita di Malaysia ini cukup baik dan menyahut soal kerja-kerja sukarelaaan. Sebab itu dalam Majlis Belia Malaysia kita melihat selain faktor kepimpinan, proses kepimpinan, kita juga ada satu core business kita yang paling besar ialah soal kesukarelaan. Dan itu kita telah gerakkan sejak sekian lama. Dan mengambil kira yang disebutkan tadi tentang 5 Disember setiap tahun ialah Hari Kesukarelaan Antarabangsa. Dan Sabtu yang lepas kita telah menggerakkan satu program, temanya ialah Ceria Rumah Ibadah. Kita menggerakkan hampir di 50 tempat di seluruh negara yang digerakkan oleh badan-badan gabungan MBM yang rata-ratanya ialah golongan-golongan muda dan bekerja sama dengan komuniti setempat yang masyarakat kaum Melayu dan Islam mencari masjid dan surau untuk diceriakan, dan yang Chinese Tionghoa mencari tokong-tokong, dan begitu juga rakan-rakan kita di peringkat India, masyarakat Hindu mencari kuil untuk mereka. Objektif kita ialah untuk bahawa kerja kesukarelaan ini bila-bila masa kita boleh laksanakan, dan akhirnya what you give you can get back. Maksudnya apa yang kita berikan itulah sebenarnya akan memberikan balik kepada kita dalam bentuk kesedaran dan sebagainya. Okey, saya nak mengambil statement yang terakhir itu dan nak lontarkan pada Eric. Kerana bila bercakap dengan mereka yang terlibat dalam kerja kesukarelaan ni, saya juga kata kepuasan membantu tu melangkaui kepuasan fizikal ataupun financial kan, kebendaan. Ceritakan berapa lama dah terlibat dalam kerja-kerja NGO dan kepuasan yang sukar nak digambarkan pada orang yang tak biasa. Kerja-kerja dalam NGO saya ingat sudah merengkap tahun ke-20 kerana sejak sekolah menengah saya masuk. 20 tahun. Daripada lebih kurang 20 tahun, di mana saya bermula dengan persatuan dan kelab dalam sekolah menengah, persatuan Bulan Sapi Merah, dan kelab bahasa Cina di sekolah menengah, kemudian dilanjutkan ke peringkat universiti dalam bidang khusus dalam kepimpinan belia dan kegiatan sukarelawan. Dan memang persatuan belia ini memang salah satu channel untuk membolehkan belia mengembangkan ideologi, merealisasikan semangat sukarelawan itu melalui aktiviti-aktiviti dalam persatuan belia dan melalui perkhidmatan kepada sosial masyarakat. Dan itu satu caruran yang begitu penting untuk belia untuk memupuk kepimpinan
pembinaan sosial tadi diri, dan semua itu adalah akhirnya mengembang kepada pembangunan sosial masyarakat yang seimbang, bukan sahaja dari segi materialistik dan faktor-faktor lain. Ya, okey, itu dia. Dan bila cakap tentang kerja-kerja sukarela ni kan, Tuan Sharudin, dia tidak akan kita tidak akan dapat benefit, maksudnya dari sudut gaji ataupun duit dan sebagainya. What you give, you get back. Maksudnya kita akan dapat sesuatu, tapi bukanlah kita nampak setepuk di hadapan kita. Mungkin kita dapat Allah SWT akan bagi kita. Itu yang dijanjikan kita, keberkatan tu ada. Cumanya kalau kita tengok pada zaman hari ni dengan kekangan kerja, dengan kekangan masa, dengan family dan sebagainya, bagaimana seseorang itu boleh melibatkan diri mereka dalam kerja-kerja sukarela? Mungkin Tuan Safarudin ada tips untuk kita ada semangat, tapi disebabkan oleh banyak kerja ni, alamak terbantutlah tugasan kita ataupun niat kita nak jadi sukarela. Perkara asas dalam bidang kesukarelaan ialah kita kena faham bahawa bukanlah kerja kesukarelaan itu ialah free. Bermaksud ada kos yang perlu untuk orang lain, tetapi terma saya ialah jangan sampai kita meminta, meletakkan suatu harga pada khidmat yang kita berikan. Itu dia punya etika di dalam itu dah jadi sukarela dah. Itu maksudnya you pay, you letakkan harga untuk kerja-kerja. Servis lah pula kan. Cuma saya juga mengerti bahawa di luar sana kita berhadapan dengan tekanan sara hidup dan sebagainya, dan ini sedikit sebanyak membawa cabaran kita sekarang dan akan datang ialah budaya individualistik ataupun materialistik. Yang ini sebenarnya cabaran kepada kerja-kerja kesukarelaan. Cuma saya nak bagi tahu kepada rakan-rakan kita di luar dan sebagainya bahawa apa yang kita berikan hari ini sebenarnya kalau tidak pun kita yang dapat, tetapi anak-anak kita akan dapat di belakang hari. Sebab kita telah membina satu budaya yang baik di dalam masyarakat untuk semua. Budaya kerja sukarela ialah kerja semua orang. Bukan cuma NGO, bukan semua kerja-kerja yang agensi-agensi kerajaan yang berkaitan ataupun mana-mana, tetapi itulah merentas kehidupan manusia. Bahawa sebab bila kita memberikan terbaik untuk masyarakat hari ini, masyarakat itu jugalah yang akan memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita pada masa akan datang. Okey, saya nak tanya pula pada Eric. Bagaimana Eric melihat penglibatan remaja dan keduanya apakah aktiviti yang sering ataupun boleh dilakukan? Dari dalam Malaysia kita, memang remaja dan belia Malaysia memang minat untuk membuat kerja-kerja sukarela, tetapi belum sampai satu tahap yang diorganisasi dengan cara yang berkesan atau teratur. So pelibatan belia dengan remaja dalam berbagai bidang khusus berkaitan dengan minat-minat mereka atau kemahiran yang mereka ada. Contohnya belia yang suka melukis, dia boleh membuat pertandingan melukis atau membuat pameran lukisan. Itulah salah satu cara sukarelawan. Kerana kerja-kerja sukarela kita bukan sahaja merujuk kepada pertolongan semasa misi bencana. Dia seperti yang kita SUA cakap, kerja sukarela itu merentasi hidup kita. Kita boleh buat secara sampingan di masa lapang, atau kita boleh merancang misi tertentu atau melakukan sesuatu kempen untuk sesuatu kesedaran. Itu semua melibatkan sukarela. Kerana dia melibatkan kita punya komitmen, kita punya sumbangan dari segi berbagai segi. Dari segi masa, tenaga, mungkin melibatkan kos juga, dan melibatkan kepimpinan kita untuk boleh mempengaruhi masyarakat setempat, kebangsaan internasional untuk melibatkan kerja-kerja ini. Tapi selalunya bermula dengan apa yang kita rasa kekuatan kita ataupun minat kita. Ya, kalau sukarela itu kalau boleh kita merujuk kepada minat dengan kemahiran kita, itu memang itu salah yang terbaik dan berkesan untuk masyarakat setempat, kerana dia perlukan keberkayaan. Ya, okey, baik. Dari pihak MBM, Majlis Belia Malaysia, bagaimana sahabat-sahabat penonton kita nak bersama-sama dengan MBM dalam menyertai ataupun menjalani misi, mungkin sekarang ni dalam musim tengkujuh kan, banjir pasti akan melanda. Jadi bagaimana? Adakah MBM tawarkan platform untuk mereka, sukarelawan ni? Kita rakan-rakan di luar sana boleh melawat ke website MBM, belia.org.my. Di situ kita ada borang pendaftaran untuk mendaftar secara online, sama ada bidang profesional ataupun tidak.
Dan juga sebenarnya paling penting dalam bantuan bencana kita ada konsep 4R. Rescue, relief, rehab dan juga rebuild. Kebanyakan kita ni bila rescue ni kita serahkan kepada agensi yang pakar JPAM dan sebagainya. Itu kerja mereka amat berisiko. Tapi bagi kita ialah peringkat relief di pusat-pusat bantuan bencana dan sebagainya. Dan mungkin tak semua orang boleh pergi ke pusat bencana. Tetapi kita yang dipanggil itu frontline, kita yang berada di pusat pengumpulan sebagainya, itu juga sebagai kita perlukan tenaga-tenaga sebagai contoh membungkus barangan. Dan kita pernah buat dulu, masyarakat Malaysia ni alhamdulillah dia senang untuk menderma. Pakaian terpakai pun dong derma. Tetapi pakaian terpakai ni kita telah didik mereka untuk kalau boleh dibasuh dulu, dilipat dan sebagainya dan diserahkan. Supaya yang menerima itu akan merasa dihargai. Ya, betul. Bukanlah dilonggokkan di satu tempat dan minta orang berebut untuk ambil. Itu bagi saya soal yang kita nak cuba jalankan dalam MBM dan MyVoc ialah meningkatkan, ada peningkatan ataupun ada ajakan dalam kerja-kerja kesukarelaan. Ya. Dan pastinya saya nak sebutkan dalam sisi inilah satu report yang dibentangkan oleh Persatuan Bulan Sabit Merah tentang World Disaster Report. Disebutkan tentang kepentingan local partner ataupun local actor. Yang inilah sebenarnya sebagai contoh MBM bila berlaku bencana di Terengganu ataupun di Kelantan misalnya, dengan rangkaian MBM yang ada sampai di peringkat daerah dan cawangan, yang inilah sebenarnya mereka yang menjadi ejen kepada kita memberikan makluman. Okey, sini keperluannya apa dan apa yang perlu kita salurkan. Jadi kita tidak tersalah bantu. Ya, tersalah bantu. Memberikan ubat pada orang yang tepat. Ya, masya-Allah. Itu dia. Okey, baik para penonton, itu dia perkongsian berkenaan dengan sukarelawan penggerak komuniti. Terima kasih diucapkan kepada tetamu kita kedua-duanya, Tuan Ahmad Safarudin Yusof, Setiausaha Agong MBM dan juga Mr. Eric Cho, Timbalan Presiden Majlis Belia Wilayah Persekutuan. Terima kasih kedua-duanya. Semoga kita jumpa lagi dan semoga mereka terus bersemangat dalam menggerakkan kerja-kerja kesukarelaan ini. Dan pada anda para penonton, kalau berminat untuk menyertai aktiviti sukarela ni, okey, anda boleh layari laman web mereka ataupun type saja Majlis Belia Malaysia, insya-Allah anda boleh dapatkan segala maklumat di sana.